Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan kita masih lagi di era pandemik. Belum kita berjaya matikan rantaian jangkitan itu, tetapi kita berjaya kekang hingga ke tahap yang begitu-begitu baik, tapi perlu diperbaiki lagi keputusan itu. Sebab itu normal baru sering dibincangkan di Astro Awani dan Agenda Awani, dan hari ini saya nak ambil sisi utility ataupun perkhidmatan yang begitu penting kepada semua pengguna, iaitu tenaga. Dan di Semenanjung Malaysia terutamanya, bila kita bercakap tentang tenaga, maka kita melihat ke arah TNB, Tenaga Nasional Berhad. Anda mungkin dah baca di media sosial dan sebagainya, harga naik, bil macam ni dan macam tu. Tapi di Awani kita sentiasa memberi ruang kepada semua pihak. Jadi baik kalau hari ini kita mengetahui beberapa perkara. Yang pertama, bagaimana sebenarnya kiraan bil dan charge elektrik itu dibuat semasa kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Yang kedua, ada juga pakej-pakej bantuan kerana termasuk dalam insentif kerajaan dan juga korporat TNB untuk memberikan bantuan, diskaun dan sebagainya. Kemudiannya kita melihat ketika pandemik ini semakin dilandaikan, bagaimana operasi TNB selepas ini balik seperti dahulu atau mereka juga ada satu aras normal baru. Bersama saya untuk membincangkan perkara ini, tentunya kita perlukan engineer jurutera, Insinyur Megat Jalaluddin Megat Asad, Ketua Pegawai Retail TNB. Terima kasih banyak meluangkan masa. Saya tahu Insinyur mungkin nak lebih fokus pada teknologi seperti meter pintar atau smart meter, tetapi hari ini kita kena jelaskan sedikit terlebih dahulu tentang charge bil ini, kerana ada yang mengatakan, ada yang pandai, dia bukan kata tak pergi 3 bulan dan sebagainya, tiba-tiba nak datang nak baca terus tinggi. Dia kata ya, kita faham itu akan dipuratakan dan sebagainya, tapi charge elektrik ni dia ada quantum dia. Quantum A bawah, quantum B tinggi sikit, quantum C katalah macam tu. Lepas tu dia kata kalau pergi 3 bulan sekaligus baca, memanglah dia terus quantum tinggi. Jadi sekarang ni saya nak minta Insinyur Megat untuk terus ceritakan kepada rakyat semua sebenarnya kiraan ketika PKP bagaimana. Pada permulaan pelaksanaan PKP, Tenaga Nasional telah mengambil beberapa tindakan, yang mana tindakan-tindakan ini kita laksanakan untuk menyokong hasrat kerajaan supaya penularan COVID-19 dapat dileraikan. So setelah kita mengadakan perbincangan dengan Suruhanjaya Tenaga, kita mengambil tindakan bahawa pembaca meter kita tidak akan pergi ke tapak semasa tempoh PKP, dan juga kita menutup operasi kedai tenaga sebanyak 125 kedai tenaga di seluruh negara. Jadi semasa tempoh PKP ini, apa yang kita laksanakan ialah kita mengeluarkan bil anggaran. Bil anggaran dikeluarkan kepada pelanggan TNB 9 juta pengguna berdasarkan bil bulan sebelumnya, iaitu bulan Februari. Dan apabila tempoh PKP semakin reda dengan adanya PKP bersyarat, kita telah memulakan bacaan jangka di tapak semula. Dalam erti kata lain, pembaca-pembaca meter kita pergi ke tapak untuk mendapatkan bacaan meter sebenar. Jadi apa yang berlaku ialah kita selaraskan bacaan yang telah dianggarkan dengan bacaan sebenar. Jadi tempoh bacaan ini ialah sebenarnya satu jangka masa yang panjang, iaitu tempoh lebih kurang 3 bulan. Ya. Jadi kita selaraskan bacaan ini untuk tempoh 3 bulan. Jadi dalam konteks macam mana kita mengira supaya kita boleh selaraskan, ialah kita mengambil kaedah apa yang dipanggil kaedah pururata. Apa yang dimaksudkan dengan kaedah pururata ialah kita akan membahagikan bacaan sebenar itu untuk tempoh 3 bulan kepada bulan-bulan, kepada setiap bulan. Okay. Dalam erti kata lain, sekiranya tempoh bacaan sebenar itu didapati dalam tempoh 3 bulan ataupun 4 bulan, kita akan bahagikan bacaan itu dengan 4 bulan. Jadi sebagai contoh, katakanlah bacaan untuk tempoh 4 bulan ialah 1400 kWh. Maka kita akan bahagikan 1400 ni dengan 4 bulan. So kita dapat bacaan sebulan. So bacaan sebulannya ialah 350
kilowatt hour. Okey. Apabila kita telah dapat bacaan sebulan ni, kita akan menggunakan kaedah di mana kita akan darabkan dengan tarif ban kepada pengguna-pengguna kediaman. Dalam konteks ini, pengguna kediaman mengikut tarif yang sedia ada ni ada 5 ban. Ya. Jadi pada setiap bulan kita akan darabkan kepada ban ini, iaitu 200 yang pertama, 100, 300 ke 600 dan seterusnya. So daripada situ kita dapatkan bacaan untuk sebulan bagi pengguna tersebut. Dan apabila kita telah dapat bacaan sebulan ini, kita juga akan untuk tempoh 4 bulan, maka kita akan kirakan untuk setiap bulan. Jadi jumlah bil ialah apabila kita campurkan jumlah bil bagi setiap bulan. Jadi bukanlah kuantum 4 bulan itu, kalau kata contoh tadi 1,400 itu berada dalam band yang agak ketinggi, bukan yang paling rendah, diberikan harga kemudian dipecahkan 4 bulan. Sebenarnya kuantum setiap bulan itu dipecahkan daripada 4 bulan itu, Ya. dan supaya tidaklah dia berada di band teratas tapi mengikut kuantum hampir kepada biasa. Ya. Itu boleh saya letakkan begitu. Ya, itulah yang dipanggil prorata penggunaan. Jadi itu berbeza dengan kaedah di mana kaedah lamsam digunakan. Bukan. Dia bukan kaedah lamsam di mana kita ambil terus bacaan 1,400 tu dan kita terus kali dengan tarif ban yang sedia ada. Sekiranya kita buat demikian, memanglah bacaan jumlah bil akan jauh lebih tinggi. Dan kita pastikan bahawa kita guna kaedah prorata supaya tidak ada charge berlebihan kepada pengguna. Insiden Megat dah tengok keributan yang berlaku ataupun maklum balas yang pergi kepada TNB. Bagaimana nak menenangkan pengguna ni yang tak, inilah kiraan sebenar. Cuma mungkin jika mereka rasakan tu tinggi, ada sebab lain mungkin dilihat pada kadar penggunaan, mungkin berada di rumah lebih lama, setiap ahli keluarga dan sebagainya, maka kadar itu berbeza daripada kadar sebelum PKP. Apa yang kita perhatikan dari analisa yang kita buat sepanjang tempoh PKP ini ialah kita dapati pengguna-pengguna domestik, jumlah penggunaan semasa tempoh PKP ini sebenarnya meningkat daripada kadar biasa. Ini mungkin satu perkara yang kita sendiri sedia maklum bahawa sebahagian besar daripada kita tinggal di rumah kerana kita mematuhi perintah PKP itu sendiri, dan kita juga mungkin ada pertambahan ahli keluarga di rumah. Anak-anak tidak pergi ke sekolah, dan sebahagian daripada kita juga bekerja dari rumah. Dan kita juga ada bulan puasa contohnya dalam tempoh PKP. Jadi apa yang kita perhatikan bahawa bagi pengguna domestik ada peningkatan penggunaan itu sendiri setiap bulan antara 20 hingga 50% daripada kadar sebelum MCO. Maka jumlah penggunaan elektrik sebenarnya meningkat dalam tempoh PKP ini bagi sektor kediaman. Ini data di TNB sendiri yang boleh diperhati dan dicerap kan, boleh nampak, kerana TNB dari segi teknikalnya perlu mengira berapa purata penggunaan supaya pembekalan. Boleh kita fahamkan macam tu? Ya, kita sebenarnya melihat, kita membuat analisa ini setiap hari sebenarnya untuk pelanggan kita, sebab kita perlu memberi bekalan kepada pelanggan. Jadi kita kena tahu naik turun jangkaan penggunaan. Itu sebahagian daripada perancangan yang kita laksanakan setiap hari. Adakah bermaksud bekalan yang dulu disalurkan kepada pejabat, kawasan perindustrian, kini perlu diimbangkan kembali ke arah penempatan perumahan dan sebagainya? Dalam tempoh PKP, kita mendapat bahawa trend penggunaan kediaman dengan trend penggunaan sektor komersial dan industrial berbeza. Dari sektor komersial dan industrial, kita dapati penurunan yang ketara juga disebabkan sebahagian daripada pejabat dan juga kilang-kilang tidak beroperasi. Dan kita dapati bahawa penurunan semasa tempoh PKP dulu antara 30 hingga 50% bagi sektor-sektor komersial dan industrial. So dari secara keseluruhannya kita dapati bahawa apabila kita campurkan sektor kediaman, sektor komersial dan industrial, secara keseluruhannya bagi negara kita,
kita dapati bahawa tempoh PKP ini penurunan antara 20 hingga 30% dibandingkan dengan sebelum PKP. Daripada segi teknikal itu rebalancing of load ataupun bagaimana? Kerana ada tempat yang guna lebih sekarang berbeza. Dulu tempat yang guna lebih sekarang guna kurang, tempat yang dulu kurang sekarang guna lebih. Adakah itu secara teknikal di belakang itu memerlukan perubahan? Dari sudut perancangannya, TNB sememangnya berupaya untuk membekalkan bekalan kepada semua sektor. Cumanya dalam tempoh PKP ini kita memberi fokus kepada sektor kediaman disebabkan kita tahu bahawa sektor kediaman akan penggunaannya akan meningkat. Okay. Memang terdapat rebalancing of load. Okay. Cumanya pengguna mungkin tidak sedar sampai berlaku behind di hujung dia. Di hujung. Okay. Adakah berbeza jika saya pengguna meter pintar dengan rumah pintar kata berbeza dengan yang bukan meter pintar masih menggunakan meter lama? Adakah mereka mempunyai kesan ketara ketika PKP? Perbezaan utama antara meter pintar dan meter biasa ni ialah kita boleh berkomunikasi dengan meter pintar pada setiap masa. Dari sudut itu, semasa tempoh PKP, pengguna-pengguna atau pelanggan-pelanggan yang dipasang dengan smart meter tidak perlu diberi bil anggaran kerana kita boleh baca bacaan langsung sebenar meter itu daripada pejabat dan kita mengeluarkan bil-bil yang sebenar setiap bulan kepada pengguna-pengguna ini. Dan pengguna-pengguna ini terus saja tahu bahawa penggunaan bulanan tanpa perlu menunggu 3 bulan untuk mendapat penyelarasan bil. Jadi dari sudut itu pengguna-pengguna meter pintar ini tidak terkesan dengan menerima satu bil yang mungkin jumlah dia tinggi disebabkan tempohnya 3 bulan. Berapa peratus sekarang penggunaan meter pintar? Dalam 9 juta kan tadi pelanggan. Kita memulakan projek pemasangan smart meter pintar ini sebenarnya tahun lepas. So setakat ini kita telah pasang lebih kurang 300,000 pengguna daripada 7.5 juta pengguna domestik. Pada waktu yang sama juga, semua pengguna-pengguna kuasa besar kita, industri dan kilang-kilang yang besar dan bangunan-bangunan yang besar sebenarnya telah pun dipasang dengan meter pintar sebelum ini. Jadi sektor-sektor pengguna kuasa besar ini juga tidak terjejas dengan bil anggaran semasa tempoh PKP. Anda masih menonton Agenda Awani dan kita masih, ini antara garapan sisi normal baharu untuk era pandemik dan sektor tenaga jelas kerana jika anda ada meter pintar TNB, maka anda mungkin tak pun mahu melihat diskusi ini kerana anda tidak ada masalah yang viral, berapa ratus peratus naik charge dan sebagainya kerana bacaan anda tidak ada siapa pun yang perlu pergi ke rumah anda dan bacaan yang ada pada meter anda itu boleh dilihat secara dalam talian oleh TNB. Tetapi 7.2 juta lebih kurang pengguna domestik masih lagi menggunakan meter lama dan itu yang saya sedang berbincang dengan Insinyur Megat Jalaluddin Megat Hassan. Mungkin akan dicepatkan selepas ini satu. Yang kedua, jika masih ada walaupun dengan penerangan seperti ini yang mungkin merasakan bahawa saya masih rasa saya tak sampai ke situlah penggunaan saya, memang asasnya TNB tidak boleh sewenang-wenangnya menentukan atau menaikkan kadar dan sebagainya, satu. Yang kedua, mungkin ada cara mekanisme yang lebih serasi untuk diimbangkan di antara persepsi pengguna dengan realiti yang ada pada TNB. Berhubung dengan pemasangan meter pintar, sememangnya menjadi hasrat tenaga nasional supaya kita memasang meter pintar ini di kediaman pelanggan-pelanggan kita dan sememangnya ada perancangan sebelum PKP ini untuk kita melaksanakan pemasangan 1.2 juta pengguna di Klang Valley.
InsyaAllah kita akan meneruskan pemasangan smart meter ini ataupun meter pintar ini apabila keadaan reda selepas PKP ini. Dan smart meter ini bukan sahaja memberi benefit berhubung dengan pengguna boleh mendapat bacaan sebenar, tetapi banyak lagi benefit-benefit lain daripada smart meter. Contohnya, pengguna dengan apabila adanya smart meter dan menggunakan aplikasi MyTMB boleh memantau penggunaan elektrik di rumah masing-masing. Jadi ini merupakan satu daripada benefit smart meter, dan apabila kita boleh memantau penggunaan setiap hari, maka kita boleh menentukan berdasarkan lifestyle kita bagaimana kita boleh menggunakan elektrik dengan sebaik mungkin. Itu dipadankan dengan rumah pintar, aplikasi dan perisian akan memberikan kita satu peta ataupun dashboard untuk kita melihat dan mengawal penggunaan itu, betul? Ya, itulah yang menjadi hasrat Tenaga Nasional, supaya kita boleh empower the customer untuk mendapat maklumat-maklumat daripada meter pintar ini untuk kebaikan pengguna itu sendiri. Tentang yang mungkin lepas penerangan pun rasa, saya tak guna sampai banyak tu, macam mana boleh saya dapat banyak ni. Bagaimana cara terpantas dan paling selesa untuk diselesaikan? Kami amat menggalakkan supaya pengguna berhubung dengan Tenaga Nasional, dan kita menyediakan pelbagai interaksi dengan pengguna. Pengguna boleh datang ke kedai tenaga, ada 125 kedai tenaga di seluruh negara, supaya boleh mendapat penjelasan terperinci bagaimana pengiraan bil dilaksanakan. Pengguna juga boleh menghubungi care line Tenaga Nasional melalui talian 1-300-88-5454, dan kita juga menyediakan saluran digital melalui Facebook dan juga email, yang mana pengguna boleh terus berhubung dengan kita. Dan insyaAllah kita akan memberikan penjelasan kepada pengguna pada setiap pengguna. Maknanya spesifik to the question that is being asked. Walaupun TMB bergelut dengan macam mana nak pergi baca meter ni kalau tempat yang tak boleh pergi, tapi pada masa yang sama TMB juga dimasukkan dalam inisiatif kerajaan untuk meringankan beban bukan saja pada rakyat jelata secara umumnya, tetapi juga mungkin kepada industri dan usahawan. Jadi mungkin di sini boleh masukkan sedikit sambil melihat kepada pembekalan dan bagaimana pembacaan, tetapi pada masa yang sama, jika mahu membantu meringankan beban secara langsung, apakah yang telah dicerapkan oleh TMB dan apa yang telah dilakukan? Kita sedia maklum bahawa situasi yang kita hadapi ini sangat berbeza daripada situasi-situasi sebelum ni, dan di atas kepekaan inilah kerajaan dan Tenaga Nasional telah mengusahakan beberapa inisiatif supaya dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan bantuan. Jadi yang pertamanya ialah kerajaan telah mengumumkan melalui pakej rancangan ekonomi pemberian diskaun kepada semua pelanggan elektrik di negara kita. Bagi sektor kediaman, pengguna boleh mendapatkan diskaun 50%, 25%, 15% dan 2% berdasarkan kepada penggunaan. Dan dalam konteks ini, kerajaan mensasarkan diskaun ini kepada golongan yang memerlukan. Itu di antara golongan yang menggunakan elektrik kurang daripada 600 kWh sebulan, dan ini merupakan golongan B40 dan M40 yang menjadi fokus kepada bantuan diskaun ini. Dan daripada statistik Tenaga Nasional, kita dapati daripada 7.5 juta pelanggan kita ini, 85% merupakan pengguna-pengguna yang di bawah kategori M40 dan juga B40. Dan ini merupakan sasaran utama kepada diskaun ini. Selain daripada itu juga untuk sektor komersial dan industrial, ada 6 industri yang telah dikenal pasti terkesan secara terus dengan PKP ini, antaranya agensi perhotelan, pelancongan, taman tema, shopping mall dan sebagainya. 6 sektor ini telah diberi 15% diskaun penggunaan elektrik.
Selain daripada itu, pengguna-pengguna lain juga diberi 2% diskaun. So ini merupakan langkah pertama yang diperkenalkan untuk membantu rakyat negara dan juga para bisnes. Selain daripada itu juga, TNB telah untuk meringankan beban pengguna-pengguna sektor kediaman, TNB juga memperkenalkan pelan bayaran mudah. Dalam erti kata lain, apabila kita adanya bayaran tertunggak semasa tempoh PKP, pelanggan-pelanggan boleh membayar bayaran tertunggak ini secara ansuran untuk sehingga Disember 2020, di samping membayar cas semasa bulanan. So kita menggalakkan untuk pengguna mengambil pelan bayaran mudah ini. Kerana Ada pelan disediakan lah. Pelan disediakan dan pelan ini apabila pengguna-pengguna menerima bil yang telah diselaraskan, pada hujung sebelah kanan bil itu akan tertera jumlah bayaran ansuran yang diperkenalkan. Jika mahu. Jika mahu. Ya, dan selain daripada itu juga kita maklumkan bahawa pelan bayaran ansuran ini tidak dikenakan sebarang caj tambahan. Maknanya tak ada additional interest dan sebagainya. Dan di samping itu juga kita tidak akan melaksanakan pemotongan bekalan sehingga 31 Julai ini. Dan kita juga tidak akan mengenakan cas lewat bayar sehingga September. So ini merupakan package daripada Tenaga Nasional yang kita harap dapat membantu pelanggan-pelanggan kita. Adakah kecenderungan untuk melihat, kerana TNB ni sejarahnya panjang, dulu ada LLN, lepas tu ada perswastaan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang rakyat, dia petik je nak ada je. Tetapi sebagai syarikat korporat, TNB juga perlu melihat kelestarian kewangan dan perniagaan. Jadi mungkin antara soalan terakhir saya, tentunya TNB juga terkesan operasinya disebabkan oleh pandemik yang mengakibatkan PKP. Contohnya tidak semua 100% kaki tangan boleh beroperasi, boleh bertugas seperti biasa. Kedai 1-2 minggu tutup, kita boleh melihat kejuruteraan, teknikal, penawayan dan sebagainya. Jadi soalan saya adalah bagaimana pembelajaran daripada ini untuk TNB? Kerana kalau tidak ada bekalan tenaga yang konsisten ketika PKP, saya rasa masalah kita jauh lebih teruk berbanding apa yang kita alami. Jadi bagaimana tanpa 100% kekuatan tenaga pekerja, tapi masih memastikan bahawa bekalan itu tidak terjejas? Itu merupakan salah satu tanggungjawab Tenaga Nasional kerana kita faham bahawa keperluan elektrik ini perlu bagi rakyat negara kita dan juga keperluan elektrik ini perlu untuk ekonomi negara itu sendiri. Jadi kita memastikan bahawa semasa tempoh PKP ini kita mempunyai jadual yang tersusun untuk memastikan bahawa anggota kerja yang terlibat dengan pembekalan elektrik ini dapat beroperasi dengan baik, dengan teratur, dan juga sebahagian daripada kita anggota kerja Tenaga Nasional bekerja dari rumah. So ada kombinasi anggota kerja yang bekerja di tapak dan juga ada anggota kerja yang bekerja daripada rumah. Dan apa yang kita perkenalkan juga semasa tempoh PKP inilah kita menggalakkan pengguna-pengguna menggunakan saluran digital. Dan alhamdulillah kita mendapati bahawa respon daripada pengguna amat baik. Sebagai contoh, kita ada memperkenalkan MyTNB Apps dan semasa tempoh PKP ini kita dapati jumlah pengguna yang menggunakan TNB Apps dan berdaftar dengan MyTNB Apps ini meningkat secara menadak sehingga 3.8 juta sehingga hari ini dibandingkan dengan 1.4 juta sebelum PKP. So ini sebahagian daripada usaha kita untuk memberikan keselesaan kepada pengguna dan menjurus kepada arah digitalisation syarikat. Jadi kalau kita rumuskan, TNB memang bersedia untuk normal baru. Kalau ada landaan pandemik apa pun selepas ini, SOP itu sudah ada dan kearifan itu sudah ada untuk menghadapinya. Tentu saja kita belajar dari apa yang berlaku dan kita telah mengambil langkah-langkah tersebut
terutama SOP pembekalan elektrik, SOP bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan semasa tempoh sebegini, dan juga bagaimana kita memastikan bahawa operasi syarikat berjalan dengan lancar. Okay. Terima kasih banyak Saudara Insinyur Megat kerana datang ke Agenda Awani. Untuk anda sebagai pengguna, anda mungkin di antara 7.2 pengguna domestik yang tidak ada meter pintar, masih menggunakan meter lama. Ada pelbagai cara jika anda masih merasakan perlu diselidiki pada jumlah cas dikenakan pada anda. Ada talian secara langsung 13885454. Anda boleh juga pergi ke Facebook dan hantar email ataupun terus pergi ke kehadiran TNB di 125 kawasan tempatan di sekitar anda. Tapi yang penting, TNB telah pun memberikan pelbagai cara untuk memudahkan anda. Antaranya tidak ada pemotongan. Itu ketua yang jaga retail sendiri dah janji kepada kita hari ini, dan tidak akan juga akan dikenakan sebarang denda dan sebagainya pun. Anda juga boleh membayar secara ansuran, dan pelan itu diletakkan pada sisi atas hujung kanan untuk anda pilih ketika membuat bayaran. Sekian, terima kasih banyak kepada Insinyur dan TNB. Terima kasih kerana memastikan bahawa kami yang berada di mana jua di Malaysia ni sentiasa mendapat bekalan elektrik. Di Pejabat Awani mahupun di rumah saya tak pernah terputus. Itu saya tabik kepada warga kerja TNB, dan insya-Allah kalaupun ada ketidakpuasan hati tentang harga, kita masih boleh bawa berbincang kerana pelbagai mekanisme sudah pun disediakan. Ini Agenda Awani, norma baru untuk penggunaan tenaga jelas untuk kita semua. Jumpa lagi.